ada keterangan dokumen specifically kepada pelan ujian prestasi. So kita terangkan apakah dokumen ini, apakah tujuan untuk dokumen dibangunkan. Ia merupakan satu perancangan aktiviti ujian prestasi yang dilaksanakan bagi sistem A dan agensi apa. Okay. So dalam dokumen ni kita akan perincikanlah. Sebab tu saya katakan tadi di peringkat awal biasanya adalah satu amalan terbaik lah kita adakan satu dokumen pengujian yang sendiri. Boleh dinyatakan dalam pengujian pelan induk, tapi dikhuatirkan banyak aktiviti yang tertinggal. Banyak perkara yang sepatutnya kita highlight tertinggal. Okay. Boleh dinyatakan secara ringkas sahaja ataupun kita akan mention di keterangan terperinci bagi pelan ujian prestasi akan dirujuk dalam pelan ujian prestasi. Okay. So setakat ni praktis yang kita buat memang ujian prestasi ada dia punya plan dia sendiri. Okay. Dia akan komplement kepada pelan induk pengujian. Okay, dan kita ada jadual pelaksanaan, persediaan perkakasan, maklumat infra dan sistem yang akan diuji. Okay. So sistem ni, dokumen ni kena adalah disediakan oleh siapa? Biasanya disediakan oleh service provider lah. Kalau dalam konteks sekarang ni service provider adalah MyTCOE dan juga disahkan oleh penerima perkhidmatan iaitu agensi lah. So kita akan agree kepada semua perkara di dalam plan ini. Okey, peringkat awalnya akan diwujudkan oleh setakat ni akan diwujudkan oleh MyTCOE. So kita akan ada satu discussion, perbentangan untuk menerangkan apakah perancangan dan kita akan bersetuju bersamalah. Okey. So kawalan dokumen ni kita akan nyatakan apakah pindaan yang telah dibuat kepada dokumen. Okey. Tarikh, so kita biasanya versi awal dibangunkan oleh disediakan oleh MyTCOE dan mungkin ada semakan yang dikemaskini oleh agensi, so kita akan nyatakan. Okey. Versioning ni mengikut kepada ni lah tata cara yang betul, maknanya sekiranya meja pindaan nombor tu akan berubah di depan. Okay. Itu pun boleh refer, saya rasa ada dalam KRISA cara kawalan dari segi versi, tuan-puan boleh refer. Okay. And then kita ada senarai edaran. Okay, biasanya senarai edaran ni hanya melibatkan pasukan penyedia perkhidmatan dengan agensi penerima perkhidmatan lah. Saya rasa ini ada antara dokumen yang terkawal lah, tidak boleh diedarkan kerana ada maklumat berkaitan dengan infra. Okay. So kita ada gambar rajah. Kita ada gambar rajah, kita ada metodologi pelaksanaan ujian. Boleh saya stop sekejap tak? Okay, sorry saya tu jap. On the phone. Okay. So kita get back balik kepada ni senarai gambar rajah sekiranya ada. Kita ada metodologi pelaksanaan ujian yang Cik Asyadi tadi. It's okay, kita recap balik. Ini adalah aktiviti pengukuhan. And then kita ada architecture system. Ini yang diberikan oleh agensi. So kita akan tengoklah architecture tu macam mana supaya kita boleh cadangkan architecture untuk pengujian prestasi. Macam saya katakan tadi, ujian prestasi dia akan simulitkan keadaan sebenar semasa hari kejadian, semasa sistem go live. Okay. So kita akan ada satu architecture yang bersetuju bersama yang kita cadangkan untuk buat ujian prestasi. And then kita ada struktur organisasi pasukan pengujian yang terdiri daripada penyedia perkhidmatan iaitu MyTCOE dan juga daripada pasukan projek lah. Pasukan projek tu mungkin ada pelbagai tim. Ada tim development, ada tim infra, okay. Ada tim network kemungkinan. So dia punya roles dan peranan tersendiri lah. So yang ni lah saya recap balik
penglibatan daripada semua pihak memang pentinglah bila kita senaraikan dan kita libatkan dalam pelaksanaan ujian prestasi, kerana berdasarkan pengalaman kami memang setiap pasukan tu ada dia punya peranan dia yang memang kami perlu mendapatkan input, maklum balas dan sebagainya lah untuk melancarkan pelaksanaan. Okay. Biasanya kita akan tanya, contohnya bila melibatkan aplikasi, kita akan tanya team developer. Contohnya penggunaan token, apa lagi ya, integrasi, captcha, semua tu kita akan dig. Okay. Tuan-puan jangan risau, apa yang kita buat sebenarnya inilah yang kita akan laksanakan nanti cuma tak ada integration saja. Kita ada captcha. Okay. So nanti kita akan, masa kita buat JMeter tu nanti kita akan sebenarnya sama je, ada kita gunakan token. Okay. Mungkin tidak sama seperti setiap nature system tu berbeza. Tapi secara basicnya itu yang akan dilaksanakan semasa kita membuat scripting. Okay. And then kita ada senarai jadual, scope and the rest semua ni nanti kita akan tengok satu persatu. Okay. Tuan-puan nanti akan familiarize lah dengan konten-konten di dalam plan ujian ni. Kita harap tak ada konten ataupun tak ada lagi skop yang tertinggal, yang kita sebenarnya bila kita buat ujian ini akan menjadi rujukan utama kita. Okay. So kat sini kita ada definisi. Dalam sistem kita akan merujuk kepada, kita akan sebut SUT. SUT ni merujuk kepada application yang dalam test. Bila sistem tu dah go live, dah masa dah lepas FAT, baru kita sebut application tapi dalam pengujian biasa kita akan sebut SUT lagi lah, sistem under test. Okay. And then kita ada AppDex. Okay, tuan-puan nanti akan familiar antara exit kriteria kita ada AppDex rating yang kita boleh baca daripada JMeter. Nanti pada akhir sesi Cik Asyadi akan tunjukkan how to generate the report. Okay, macam mana kita nak configure masa. Masa dia ada kat situ satisfied dengan tolerating. Dia ada rumus dia sendirilah. Satisfied yang kita letak tu hendaklah merujuk kepada SLA. Kalau SLA kita 5 second, so satisfied dia 5 second lah. Dan dia ada konsep 3T. Makna dia tolerating tu 3 darab 5, so 15. Okay, itu antara pengiraan yang kita gunakan. Okay, bilangan pengguna serentak, number of concurrent user, masa tindak balas, kita ada perkataan transaksi bisnes. Yang ni kita akan refer kepada apakah transaksi yang biasa digunakan yang signifikan untuk kita script. Yang paling banyak, paling signifikan lah digunakan. Macam tadi saya ingat Cik Sadi kata ada boleh kita nak buat, tapi sebenarnya bila kita buat configuration dia telah memberi reflect kepada overall. Jadi kita akan fokuskan kepada yang paling banyak dicapai, diakses oleh pengguna. So kita akan kena pastilah ini kita kena tanya daripada pasukan projek, daripada developer, semua tu kita akan dig lah semasa discussion. And then kita ada perkataan ujian beban. Okay, tadi saya tengok pada slide Cik Asyadi tadi memang kita mention ujian beban, load test ni kita buat secara berperingkat. For example kita tetapkan 5,000. Kita tak akan terus hantar 5,000. Kita akan buat 1,000 ataupun kita akan buat smoke test dulu untuk 50, and then kita buat 1,000 ataupun 500. And then 3,000 ataupun dan seterusnya 5,000. Okay. And then stress test
Okay, stress test ni adalah optional untuk projek. Biasanya kita akan hantar buat stress test lepas ia lulus ujian beban yang telah ditetapkan. Kalau tak lulus tak bolehlah nak proceed stress test Okay. So kita akan tengoklah di mana kita punya sistem ni boleh menampung tekanan sehinggalah dia crash. So kita tahu kita punya capacity sistem kita, so that kita dah boleh buat perancangan stress test ni. Sebenarnya ada banyak lagi performance test yang bertujuan untuk capacity. Kita panggil capacity testing. Okay. Tapi untuk scope MyTCOE biasanya kita akan buat performance load dengan stress test sahajalah dan optional untuk stress test. Okey, sumber rujukan macam saya mention tadi kita akan refer kepada BRS, SRS dan SDS Padanya all the spec ni kalau ada adalah banyak membantulah untuk kita bangunkan satu plan ujian. Saya pernah ditanya, kalau tak ada dokumen ni boleh tak kita ni? Jawapan dia boleh sekiranya soalan-soalan yang kami kemukakan boleh dijawab oleh pasukan projek. Okay. So maknanya kita tak adalah kata tak ada rujukan ni tak boleh buat. Tak. Sekiranya tuan-puan boleh menjawab soalan-soalan yang kita perlukan atau mengemukakan maklumat yang diperlukan, so tidak menjadi masalah lah. Mungkin sistem tu dulu SRS dia tidak lengkap, simple. Okay. Alright. So kita masuk kepada perkara pertama iaitu pengenalan sistem. Okay. So kat sini kita previously saya, Cik Asyadi, Puan Nurul Hazira sit down untuk membuatkan satu template yang lengkap dan senang difahami oleh tuan-puan sampai ada contoh sekali. Sebab biasanya sebelum ni kita banyak terima rungutan daripada agensi. Bila datang template tak ada langsung keterangan ni. So semua mention je, sila nyatakan pengenalan sistem. Okay, so kami untuk pengujian prestasi, kami ambil inisiatif lah menerangkan dengan contoh sekali. Okay, so kat sini adalah contoh dia mengenai sistem yang diuji So tuan-puan boleh refer, it's okay kalau nak cerita tapi janganlah sampai 2-3 muka surat. Okay. Biasanya kita akan tengok, kita tak akan kontradik dengan maklumat di dalam SRS. Okay. Biasanya dia inherit. Okay. And then tujuan sistem dibangunkan. Okay, ini pun sama. Biasanya ini adalah statement yang generic lah daripada SRS. Okay. Kita tak adalah create sendiri, write up sendiri. So kita hanya follow saja. Scope sistem pun sama. Kita cuba daripada scope sistem tu kita akan cuba tengok kesesuaian dan sebenarnya kan apa yang disampaikan dalam maklumat-maklumat ni kita boleh plan untuk strategi pengujian. Okay. For example, sistem berkenaan dicapai oleh beberapa agensi. Okay, so kita boleh buat andaian lah. Okay, sistem ni mungkin melibatkan ramai pengguna, capaian melalui intranet 24 jam by 7. So okay, dia ada keperluan untuk menampung keperluan pengguna dalam mungkin berterusan sebab sistem tu boleh akses 24 by 7 of course lah biasanya okay. So itu antara perkara-perkara yang kita akan investigate. And then kita akan tengok konteks ujian. Okay, yang atas ni lebih kepada spesifik, lebih kepada generik. Yang ni dah dikira spesifik. Okay, ini adalah objektif kenapa ujian kita laksanakan objektif ujian prestasi. Ini pun dah dinyatakan dalam slide tadi, kenapa kita laksanakan ujian prestasi. Biasanya ini adalah standard lah diguna pakai oleh semua dalam template. Kita nak kurangkan gangguan sistem, nak minimalkan gangguan prestasi sebab kita dah mula ambil tindakan dan
any breaking issues yang timbul dalam sistem. Dan juga kita nak kena pasti bilangan pengguna serentak yang boleh ditampung. Mungkin yang dirancang tinggi, okay? 10 sebagai contohnya ada certain sistem, saya tidak nyatakan nama sistem tu. Sistem A, mereka mencadangkan sistem boleh menampung sehingga 1000, okay? Tetapi bila kita laksanakan ujian prestasi, sistem tidak mampu menampung sehingga 1000. Dia hanya sampai 700 sahaja. Okay? So maknanya kita boleh identify lah walaupun perancangannya, melainkan kalau tuan-puan laksanakan lagi lah peningkatan infra ataupun melaksanakan fine tuning supaya boleh mencapai. Tapi sampai satu tahap ada kala agensi okey menerima walaupun 10,000 yang ditetapkan atas keupayaan kekangan yang terdapat dielakkan, maka sistem hanya berupaya untuk menampung sampai 700 concurrent user. Okey. Dan mengenal pasti had maksimum lah bilangan pengguna serentak yang boleh ditampung. Ini adalah provided sekiranya telah lulus ujian beban. Sekiranya ujian beban tak lepas, so kita tak proceed lah. Macam tadi saya kata, sekiranya sistem berkenaan dalam perancangan menyatakan ujian beban sehingga 1000, ujian tekanan stress test je 2000. Tapi disebabkan oleh tidak dapat menampung sehingga 1700, so kita tak laksanakanlah ujian stress test. And then yang seterusnya kita laksanakan, kenapa kita laksanakan ujian prestasi? So kita nak tahu bottleneck ataupun punca masalah kepada atau cara aplikasi, sistem configuration, peningkatan infra yang boleh menjejaskan prestasi aplikasi lah. Macam saya katakan tadi, ada perkara yang common berlaku pada application yang akan mungkin di-share nanti oleh Cik Asyadi sekiranya menggunakan PHP, NGX. So adalah default setting yang perlu ditengok, database pool, track workers, itu antara yang kita kena pasti yang memberi kesan kepada prestasi. Okay. Alright, so kita akan masuk item kedua. Perkara kedua dalam konteks ujian adalah item ujian. Okay. Okay. Item ujian ni kalau kat sini kita nyatakan sebagai transaksi lah. Ini adalah item ujian kita. Okay. Macam tadi kita ada sebut yang sekurang-kurangnya 5. Okay. So kita kena pastilah sama ada 5 ataupun yang signifikan. Setakat yang kita buat paling banyak 2 ataupun 3 lah kalau tak silap. Tapi biasanya 1 atau 2 sahaja yang signifikan yang digunakan oleh kebanyakan pengguna semasa sistem go live. Sebab seperti yang dimention oleh Cik Syadi, bila kita dah buat fine tuning, dia adalah represent kepada the whole system. Maknanya kalau sistem boleh memberi response time yang rendah bagi satu transaction yang dicapai oleh ramai, so mana-mana transaction yang kurang capaian memberi capaian yang lebih baik lah pada anggapan macam tu. Mungkin juga kita akan tengok dari segi capaian kepada database. Okay. Itu antara perkara jugalah mungkin tuan-puan selain daripada memikirkan dari aspek transaction, mungkin boleh consider sekiranya before this, previously tuan-puan kata sistem sebelum ni selalu bermasalah untuk capaian kepada database kepada table A. Okay. For example untuk melaksanakan transaction yang melibatkan table A, table B. Okay. So pun boleh diconsider sebab bila kita laksanakan ujian prestasi dan ada dengan bantuan tools lah kita boleh nampak
sehingga code level di mana consume kepada masa yang tinggi daripada SQL tu kita boleh drill down sehingga yang mana yang mengambil masa yang tinggi. Okay. So kita boleh tengoklah dengan syarat agent tu ditempatkan di server berkenaan lah. Kalau tak ditempatkan kita boleh nak mencapai sampai ke code level. Okay. Dia akan jadi monitored punya komponen. Okay, ini adalah contoh-contoh yang dinyatakan. Transaksi bisnes ni hendaklah lengkap makna dia daripada dia log masuk sampailah dia log keluar. Okay. Untuk for example yang pertama tu untuk tambah mesyuarat baru. Yang keduanya untuk cipta mesyuarat. Okay. And then papa minit mesyuarat. Kemungkinan juga ada senario yang kita rasa dia boleh disekalikan. Okay. So yang ni ketua-puan kita kena faham lah. Apakah senario yang dijangka dibuat oleh pengguna. Kita punya jangkaan. Okay, kadang-kadang memanglah tak boleh nak tu. Kadang-kadang user tu masuk tambah mesyuarat terus nak cipta minit. Dia depends kepada proses kerja tuan-puan. Sebab tu saya kata pelibatan discussion sangat penting kerana kami tidak tahu macam mana proses flow bagi sistem. Jadi berdasarkan pada discussion tu kita boleh come out sama ada boleh combine ataupun separate. Okay. And then kat sini ada 3 contoh. Okay, biasanya kita akan buat macam palingnya 5 contoh lah, 5 transaction Okay. Ketiganya adalah skop ujian. Okay. Skop ujian ni seperti yang nyatakan kat sini kita ada berapakah yang bilangan pengguna serentak. Okay. Mengikut daripada keterangan tadi kita ada rules kita. 10% daripada pengguna yang berdaftar ataupun kalau tak ada pendaftar anggaran pengguna ataupun 20% bagi sistem yang kita anggap kritikal. Okay. So maknanya sekarang ni kalau tuan-puan daripada sistem yang sedia ada, tuan-puan kata dalam database ada 100,000 pengguna berdaftar. So kita akan buat 10% lah daripada 100,000 tu. Okay. Untuk kita buat performance test. Alright. And then tindak balas yang keduanya response time. Response time yang diterima ini sebenarnya kita dapat semasa kita laksanakan program WAS berdasarkan discussion kita dengan penyedia perkhidmatan menyatakan ini antara response time yang diterima dalam industri juga. Okay. Kecuali Jabatan Kementerian Kewangan. Okay. Dia ada dia punya response time yang sangat sangat bagus lah. Tapi it's tolerable. Saya rasa 5 second tu 5 hingga 15 seconds tu ialah acceptable untuk industri So kita terima antara 5 hingga 15. Maknanya satisfied 5 dan 15 ialah tolerating. Okay. Selebih pada tu dia akan menyebabkan AppDeck rating berkurang. 1 bagus. Kalau lebih daripada kurang daripada 0.85 tu kita kena gagal lah Okay. And then kita ada bilangan item. Okay, yang ni kita nyatakanlah berapa transaction. Okay, tuan-puan jangan risau sekiranya ada perubahan transaction ke. Nanti kita akan, kita boleh sama ada kemaskini pada template. Okay, tapi recommended untuk kita nyatakan sekiranya berubah pada masa laporan lah. Kita nyatakanlah kenapa tidak boleh transaction ni diuji. Perubahan yang berlaku pada perancangan, kita akan nyatakan pada laporan ujian prestasi. Okay. Itu pun berdasarkan kepada format daripada ISO standard maknanya kita akan capture. Okey, setakat ni ada soalan Kak? Kenapa saya macam, adakah semua bersama saya?
Ada bersama Puan. Ada Puan. Ya, saya rasa okey macam ni. Saya tahu kenapa senyap sebab Cik Asyadi dah recap banyak. Jadi saya pun recap, ini latihan, ini yang nama dia pengukuhan. Okey? Saya harap tuan-puan masih bersama Okey, so boleh dengar lagi. Okey, jangan risau, hari ni agak dry, nanti esok Cik Asyadi akan mulalah buat configuration. Alright, okey. Esok yang ni tuan-puan bagi tumpuan sebab kita ada latihan nanti, okey. Mungkin ada certain aspek yang kita akan isi, template akan isi berdasarkan kepada tugasan peserta. So kita akan tanya kenapa certain figure, kenapa certain maklumat yang diletak. Okey. So kita minta ada presentation Cik Syadi. Kalau sempat lah, tengok lah kalau sempat. Okay. Ada tahu ada best student ke? Itulah. Okay, tak apa, nanti kita discuss macam mana. Bila kita orang buat bootcamp selalunya dia akan ada best student. Dia memang ada best student, dia mesti nak buat sampai. Okay. Sebab itu kita ada ni, kalau urus-tia ramai ni, urus-tia kurang sikit, jadi mungkin ada. Tapi kita ambil lah peluang ni untuk kita sama-sama belajar. Saya okey kalau kita interaktif tanya, sebab kalau boleh kita nak dapatkan orang kata apa, di agensi pun tahu bila walaupun tak buat sendiri tapi outsource pun is okey maknanya tuan-puan faham tentang pelaksanaan ujian prestasi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga walaupun bukan dari MATISOE. Okey. Puan, saya nak tanya Puan. Ya, boleh. Kalau macam kita buat pengujian tu, katalah mula kita buat 300, lepas tu kita buat 500, maknanya dokumen akan ada 2 dokumen ke? Maknanya yang first tu untuk 300 concurrent user, yang kedua tu untuk 500 concurrent user. Akan ada 2 dokumen ke? Okey. Dia tak ada dokumen, itu adalah kita panggil load dan kita dah memang define dekat table ni Kalau tuan-puan perasan nanti saya tunjuk. Ni. Kita dah define terus dalam ni kalau tuan-puan contohnya 500, kita akan tulis terus peringkat pertama berapa, peringkat ketiga berapa dan peringkat kedua berapa, ketiga berapa. Dia dinyatakan dalam satu dokumen yang memang yang sama. Dia tak perlu dokumen berlainan. Itu ke maksud yang dokumen berlainan tu Puan ataupun dari segi pelaporan? Dari segi pelaporan tu mungkin kita akan ada template untuk finding tu, penemuan tu share. Tentu lepas tu lah kita letak 100 punya result macam mana, 200 punya result. Yang ni perancangan tapi sekiranya contoh cycle pertama kita dah buat macam Cik Sadi kata tadi, okey, mencapai peringkat pertama lulus, peringkat kedua tak lulus, okey, so akan buat fine tuning. Yang ni dia akan ada satu report. Mengapa peringkat kedua 300 tak capai? Okey, itu dinamakan cycle pertama. Selepas tuan-puan dah buat fine tuning, run balik 300 lepas, 500 lepas. Okey, itu adalah cycle kedua. Itu pun dinyatakan dalam laporan. Tetapi perancangan kita untuk melaksanakan peringkat-peringkat ujian ni memang kita kena nyatakan di dalam plan lah. Cuma hasilnya akan dinyatakan di dalam laporan nanti. Okey? Okey Puan, adakah saya menjawab? Terima kasih. Alright. Okey. Alright, kita pukul 4 dah. Saya harap kita boleh speed up sebab saya rasa tuan-puan sangatlah dah familiar sangat familiar dengan okey, bila kita laksanakan pengujian, kita ada perisian dan perkakasan buat masa ni ujian prestasi kita laksanakan menggunakan JMeter. So nanti tuan-puan akan berkenalan lah dengan JMeter tu macam mana. Okey, apakah perlu dibuat, saya bagi tahu siap-siap kita akan gunakan jalan jauh dululah supaya tuan-puan ingat. Okey. Sebenarnya ada shortcut dia, tapi kita biasanya untuk training ni kita akan guna jalan jauh supaya nanti
tuan-puan tahu apakah komponen-komponen yang ada, yang perlu ada dalam test plan. Test plan dalam JMeter adalah di mana kita identify ataupun declare bagi business transaction. Nanti apa yang tuan-puan tulis dalam ni akan diterjemahkan dalam JMeter. Okay. So nanti esok Cik Asyadi akan guide kita untuk install semua keperluan tu. And then kita ada application performance monitoring. Macam tadi kita ada beritahu ini bukan promotion, tapi untuk makluman tuan-puan, JMeter tidak cukup untuk kita mendapatkan statistik yang diperlukan. Maka ada keperluan untuk kita menggunakan application performance monitoring. Maknanya application ni akan membantu kita untuk troubleshoot, okay? Melihat sampai ke peringkat code level. Okay, daripada itulah kita boleh tahu di mana bottleneck berlaku, sama ada kita boleh monitor dari aspek resources, host, RAM. Kita boleh tengok dari segi masa capaian kepada SQL, okay? Dah boleh di-sort. Actually kita mula familiar dengan Dynatrace ni pada tahun 2017 ataupun 2018 Okay, cuma saya tak sure lepas ni macam mana. Macam Cik Asyadi kata tadi, kontrak dimampu tak sure, tapi setakat ni mana-mana application yang ada dalam PDSA kita boleh pakailah Dynatrace ni. And then hardware. Okay. Sekarang ni Matisoi adalah ni menyediakan load controller dengan load generator untuk digunakan oleh agensi. Sebelum ni sebelum pandemik kita laksanakan secara fizikal di agensi. Maknanya kita minta agensi sediakan load controller dengan load generator dan kita buat satu dalam war room. Kita panggil satu war room lah, yang mana semua team berada dalam satu yang sama dalam tempat yang sama. Dan biasanya load controller ni laptop dan load generator tu akan menggunakan ke agensi punya bilik latihan lah. For example, saya merujuk kepada semasa kita laksanakan di SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Kita berkampung di sana dan kita laksanakan pengujian prestasi lah. Maknanya agensi kena sediakan load generator dengan static IP untuk kita hantar arahan untuk laksanakan load. Ya, di SPA tu kita berkampung dalam training room dia. Dalam training room 30 PC. Dia nak run sampai berapa? 15,000 Miza. So kita 15 laptop, 15 PC. Ya. 20,000 kan dia ditargetkan. Ya. 20,000 concurrent user. Kita berkampung. InsyaAllah kalau keadaan kembali normal dan kita bolehlah orang kata apa, berkampung balik. Tapi saya tak sure lah dalam masa terdekat ke. Tapi pengalaman tu sangat berharga bila kita sesi discussion, sesi untuk troubleshoot bersama. So saya nampak pelibatan tu akan lagi, orang kata apa, agensi akan berasa dekat lah, boleh belajar sekali Okay. Setakat ni yang kita pergi secara fizikal di Jabatan Akauntan Negara, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Jabatan Ya, Bahayu pun masa tu musim pandemik. Jabatan Alam Sekitar. Bahayu pun dekat bilik training dia juga, Bahayu. Ya, sebenarnya actually it's okay lah, because of kita mungkin kita ada orang kata apa, bonding yang rapat lah dengan agensi untuk kita ni sama mengajar dan juga sesi bertanya soal jawab kan. Okey, kekangan. Tapi setakat ni servis Matisoi belum berhenti sebab kita ada support daripada PDSA Okay. So kekangan. Kita boleh jangkakan kekangan dalam pelaksanaan ujian prestasi. Apakah kekangan ni? Kekangan ni kita katakan sebagai halangan kemungkinan berlaku semasa ujian prestasi yang mengganggu pelaksanaan.
Kat sini kita ada contoh berkaitan dengan pen test. Okey. Biasanya MyTSOE sangat strict dari segi ujian prestasi. Kita tak akan buat ujian prestasi sekiranya ujian keselamatan tidak dilaksanakan. Seperti yang tadilah yang Cik Azadi dah nyatakan. Kalau UAT kena buat selepas UAT, selepas ujian pen test baru kita boleh buat ujian prestasi Okay. And then sekiranya ujian prestasi ni mengambil masa untuk hardening, dia akan beri kesan lah kepada pelaksanaan ujian prestasi kita. Okay. Make sure dia kena meet the exit criteria. Maknanya hardening tu kena make sure tak ada vulnerability high ataupun medium. Okay. And then sebarang pindaan. Kat sini kadang-kadang pindaan tidak dibuat oleh agensi. Ya, kita faham kadang-kadang agensi tidak mempunyai kemahiran untuk melaksanakan pindaan ataupun kepada finding yang dijumpa. Okay. So mungkin lepas ni kita adalah generic punya info yang boleh di-share. And then yang ni juga bermaksud pindaan kepada transaction Okay, untuk makluman tuan-puan, scripting yang telah dibuat, for example kita dah laksanakan pada cycle pertama dan berjaya. Dalam tempoh tu, sekiranya ada pindaan pada sistem, for example dari segi layout ataupun dari segi button yang direkodkan sebelum ini ataupun dari segi proses flow sendiri, dia akan menyebabkan transaction tu menjadi tidak valid. Dia akan jadi error. Okay, sebab kita dah record, for example saya dah record A, B, C, D, E. Tapi ada pindaan dibuat A, B, D, C. Okay, so transaction tu akan menjadi fail. So kita terpaksa script balik. Okay, kadang-kadang bila kita buat assertion, pernah terjadi satu case, ini simple case yang boleh saya katakan bila kita buat JMeter, kita ada assertion. Maksud dia, kita kena verify bila kita laksanakan ujian prestasi tu, dia landing kepada page yang betul. Maknanya bila saya klik ni, saya akan nampak satu perkataan keyword. Pernah terjadi keyword tu dihapuskan ataupun ditukar. Jadi bila kita run balik skrip, dia tak jumpa dah XXX tu. Sebab sebelum ni nama dia XXX. Bila buat pindaan dia jadi YYY. Okay, itu antara perkara yang kita kena pastilah yang menyebabkan okey terpaksa macam assertion tadi bolehlah kita ubah. Tapi sekiranya melibatkan flow, terpaksa skrip balik. Okay, itu antara yang kita kena pasti. And then kaedah komunikasi, yang ni kita ada ni lah semasa penyediaan semakan tu kita ada peranan, tindakan, kita ada medium komunikasi. Okay, so saya rasa yang ni tuan-puan boleh baca lah semasa ujian prestasi. Peranan ni kalau saya boleh terjemahkan adalah kita panggil apa, pemegang taruh bagi ni lah, maknanya pelibatan pihak yang berkepentingan. Okay, yang boleh memberikan maklumat dan boleh memberikan kita panggil apa, pengesahan respons kepada apa yang kita laksanakan. So kita amat mengharapkan pelibatan daripada seperti yang disenaraikan semasa proses pelaksanaan. Okay, medium. Sekarang ni dulu ada mesyuarat secara fizikal, sekarang ni secara visi pun jalan. Okay. And then semasa pelaksanaan kita ada penglibatan semua pihak yang dinyatakan, and then penemuan ralat. Okay, so kita ada penguji apa aktiviti dia dan apa hasil dia medium komunikasi. Okay, yang ini kalau tuan-puan ni semua kita memang laksanakan semasa pelaksanaan ujian. Okay, daftar risiko. Okay, kat sini pun kita tadi saya nampak Cik Sadi pun dah ada mentionkan.
Okay, kalau saya boleh cepatkan sikit. Risiko server tidak menampung, kami memahami yang agensi bila kita laksanakan kadang-kadang kita tak tahu keupayaan server kita dapat menampung berapa pengguna. Mungkin SLA tidak represent kepada keupayaan server. Okay, for example dia letak 30,000, 10,000 tapi dia hanya ada 2 server dengan jumlah core yang rendah ataupun RAM yang rendah. Okay. Sekiranya agensi boleh membuat permohonan untuk peningkatan server, itu tidak menjadi masalah. Cuma sekiranya ada kekangan dari segi inilah kos untuk meningkatkan server ataupun nak scale up ataupun scale out. Okay. Kalau di PDSA mungkin MyTCOE boleh membantu mengeluarkan report untuk permohonan peningkatan server. Okay. And then kita ada risikonya masa tindak balas lah. Biasanya kalau tuan-puan nak saya boleh maklumkan, kalau tuan-puan nak tahu biasanya kebanyakan agensi dari segi kali pertama, cycle pertama tu memang fail. Tak ada lagi kot agensi yang lulus cycle pertama tu. Okay. So maknanya cycle pertama tu biasanya masa tindak balas. So kita akan inilah pasukan MyTCOE akan cuba buat fine tuning lah, penalaan kepada kod sumber, konfigurasi server dan juga pengkalan data. Actually macam Cik Sadi katakan tadi, kita ada bantuan daripada pakar yang daripada ni apa yang tahu dari segi konfigurasi Nginx. So kita adalah, kita akan share nanti insya-Allah kalau ada masa. Okay. And then ini pun antara risiko penambahbaikan pada kod sumber tu tiada kepakaran ataupun kontrak tamat. Ini pun antara isu-isu yang kita inilah risiko yang kita akan hadapi. Okay. So antara cadangan kita melantiklah kepakaran luar dan mungkin sekarang ni kita cuba bantu juga. Actually MyTCOE pun cuba bantu dari segi yang mana yang kami pernah laksanakan lah. Seperti yang akan di-share nanti. Okay. And then strategi ujian. Yang ni saya rasa tidak perlu, kita tak akan pergi detail sangat lah. Dia dah menceritakan sebenarnya apa yang berlaku di dalam pengujian pelaksanaan ujian prestasi. Okay. Kalau tuan-puan tengok kat sini ada aktiviti analisis. Okay, yang saya katakan pakai template. Penetapan skop ujian. Kena pasti risiko. Ini to name a few lah. Sebenarnya banyak lagi aktiviti yang kita nyatakan dalam plan ujian prestasi. Okay. Sama ada kita dapatkan daripada template ataupun secara perbincangan. And then kita akan buat analisis. Okay. Mengenal pasti test condition, tahap beban, masa dan transaksi bisnes dah. Yang ni pun kita akan kemaskini dalam plan ujian prestasi. And then kita ada test procedure. Kita menetapkan skrip mana yang akan jalan dulu. Ada skrip yang perlu diwujudkan, yang perlu dilaksanakan kerana nak prepare data. Okay. So nanti ada banyak condition. Ada skrip yang boleh dilaksanakan secara concurrent. Ada skrip yang perlu diwujudkan dulu. Sebab contohnya nak letak, nak register pengguna. So kita kena identify lah. And then kita akan bangunkan skrip. Seterusnya pelaksanaan ujian. And then penamatan lah. Masa pelaksanaan ujian tu tuan-puan jangan risau. Setiap cycle tu kita ada reporting lah. Cik Asyadi akan prepare supaya nanti dalam laporan ujian prestasi tu kita dah ada maklumat-maklumat setiap cycle tu. Okay. So kita akan embed di dalam laporan ujian prestasi. Okay. So ini antara keterangan lah. Okay. Kalau tuan-puan perasan ada satu arrow hitam kat ujung tu. Okay. Arrow hitam ni dia penting bila kita laksanakan ujian prestasi, kita nak flash data, kita nak orang kata apa, nak tune balik ataupun apa, semua aktiviti tu berlaku kat sini lah.
dekat persediaan dan penyelenggaraan. Okey. Kalau tuan-puan tengok dia berada pada masa analisis kedua ni dia dah buat dah aktiviti persediaan, pemasangan konfigurasi, tools ujian, ejen pemantauan. So kita dah buat aktiviti kat dalam tu. Penyediaan data ujian. So kita dah ada lah So ini akan dilaksanakan semasa fasa penyediaan. Okay. Semasa fasa pelaksanaan pun ada. Macam saya katakan tadi, kita nak flush all the data tu bila 10,000 banyak 10,000 dah dipump di dalam database. So kita nak pump lagi, so biasa kita akan minta lah untuk agensi flush balik data. Alright, okay, so saya tak pergi detail, itu boleh dibaca. Okay, sub ujian proses. Okay, biasanya kita nak buat scripting, kita akan minta agensi untuk disable email verification, captcha, system integration. Okay, so maknanya ini antara kita punya persediaan lah masa kita nak buat scripting tu. Okay, macam Cik Syadi mention tadi, email, so kita tak naklah spam email ataupun integration dengan sistem lain. Nanti akan nampaklah kenapa banyak sangat permohonan ke. So kita hanya laksanakan proses dalam skop sistem kita sendiri. Okay, and then yang fungsikan disable captcha. Okay, data ujian. Data ujian merupakan antara elemen penting semasa kita buat ujian prestasi. Okay, sebab bila kita ada cukup data ujian, kita punya hasil pun graf tu nampak cantik. Okay, sebab kami pun belajar daripada pengalaman tuan-puan, masa awal-awal dulu. Kenapa kami punya graf drop? Okay, rupa-rupanya data tak cukup ataupun masa yang terlalu pendek. Okay, so itu antara perkara yang kita boleh share lah dengan tuan-puan. Antara perkara yang kita boleh katakan simpulkan bersama untuk tempoh 2 minit 2 minit sistem berada di dalam pelaksanaan ni, load dihantar. Okay, for example kita tetapkan tempoh 2 minit untuk sistem ini tanpa mengira tempoh dia punya proses tu. Kalau kita tetapkan 2 minit untuk load dihantar kepada sistem, data yang digunakan adalah 3 kali ganda daripada data yang ditetapkan. For example, kita hantar untuk 1,500. Sebenarnya dalam sistem akan nampak dalam 2 minit kita akan nampak dalam 1,000 sehingga 1,500 data. Okay, so adalah menjadi adalah satu yang recommended lah kita sediakan data ujian yang lebih sikit supaya sistem kita boleh monitor sistem dalam tempoh yang ditetapkan. Okay, 2 ataupun 3 minit bergantung kepada proses sebenar sistem tu berlaku. Kadang-kadang sistem tu bila kita buat, dia tak boleh 2-3 minit, dia kena 4 minit. So kita kena panjangkan sikit lah Okay, mungkin tuan-puan tak nampak lagi lah dalam ni nanti kita akan tengok dekat JMeter nanti. Okay, so saya nyatakan kat sini adalah kepentingan penyediaan data. Sama ada tuan-puan boleh sediakan data dummy ataupun data daripada sistem terdahulu lah. Okay, and then smoke test. Smoke test ni penting, kita nak tahu dari segi ralat ataupun error sebelum kita buat ujian sebenar. Okay, kita tak naklah bila kita buat ujian beban rupanya ada error dari segi business transaction, dari segi persekitaran ataupun dari segi application tu sendiri. Jadi sebelum kita buat tu kita kena ensure 10 orang pengguna yang kita hantar tu semuanya berjaya di register di dalam sistem dan tiada ralat, baru kita boleh buat ujian beban. Okay, so kat sini ujian beban normally 2 kitaran, tapi biasanya akan lebih lah bergantung kepada fine tuning yang dilaksanakan. Maknanya kat sini kalau
tidak menepati exit kriteria, kita tidak akan tidak boleh berhenti. Okay, maknanya tuan-puan kena make sure juga kena buat fine tuning. Okay, and then kita ada biasanya untuk ujian beban, kita ada 3 peringkat. For example macam ni. 500 pengguna serentak yang dikenal pasti, so kita akan pecahkan peringkat pertama 100, peringkat kedua 300 dan peringkat ketiga 500. Okay, itu maksud dia. Is common, memang kita akan buat 3 peringkat kalau tuan-puan boleh refer kepada saya tidak, yang ni mungkin dari segi write up je. Okay, kita terus kepada table. Okay. For example, satu sistem hendaklah menampung 5,000 concurrent user. Okey, maksud dia kat sini, dia kena menampung 5,000 pengguna. So concurrent user yang dikenal pasti adalah 10% daripada 5,000 iaitu 500. Okey. Daripada 500 concurrent user, so kita akan pecahkan mengikut peringkat pertama, kedua dan ketiga. Okey, ini cara membaca dia. Walau bagaimanapun, sekiranya ada 3 transaction, kena ada wajaran. Kalau satu transaction, kita boleh ambil lah 100, 300, 500. Okey. Tetapi, sekiranya ada 3 transaction, maka ada wajaran yang perlu ditetapkan. Ia bergantung kepada senario penggunaan sebenar. For example, transaction ketiga merupakan capaian yang paling banyak dicapai. Okay. Berbanding dengan transaction pertama dan kedua. So kita letak kat situ 80%. Ini tuan-puan boleh buat anggaran ataupun tuan-puan mungkin ada statistik yang boleh kita refer. Mana-mana transaksi yang mempunyai capaian yang tinggi. So kita ada persen dia. Jadi semasa kita menghantar load daripada JMeter, kita akan letak persen ni. Okay? Kita akan meletak bilangan ni. Jadi kita akan nampaklah nanti transaction business ada 80 orang. Transaksi bisnes ketiga 80 orang, kedua 10, pertama 10. Okey. Mungkin tuan-puan tak nampak lagi. InsyaAllah sekiranya kita dah buat guna JMeter, kita akan nampaklah macam mana setiap track tu, setiap business transaction tu diasingkan. So akan nampaklah macam mana 100, 300 dan 500 ni Okay. So ini terpakai untuk semua peringkat. Kalau 80% bagi 100 adalah 80 orang. Kalau untuk 300, 240 orang. So kita akan cuba simulatekan percentage tu di dalam semasa kita menghantar load. Okay. So kita akan follow lah yang ni. Okay. And then kita ada monitoring. Okay, dipantau semasa ujian prestasi. So semua aspek yang kita nyatakan, infra dan server utilization akan dipantau semasa ujian prestasi, termasuk juga actually kalau dalam JMeter ada banyak parameter yang boleh dilihat lah. Okay. Throughput, all those things semua, semuanya boleh di-analyze lah. Dan juga dengan bantuan APM. Okay, biasanya kami memang betul-betul bergantung kepada APM sebab analisis tu tak boleh dibuat secara naked eye. Okay. And then kita ada serahan ujian, iaitu pertamanya pelan ujian ni lah. And then kita ada laporan ujian prestasi. Dalam cycle tu pun ada laporan interim dan kita letakkan dalam ujian prestasi. Okay, entry dan exit. Yang ni saya tampak tadi Cik Asadi dah cerita detail. Okay, ini antara ni lah kena patuhi. Makna dia untuk melaksanakan ujian prestasi
semua kena in place lah. Kita kena buat UAT, kena buat pen test, kena plan dah dipersetujui, dah tanda tangan oleh MATCOE dan agensi, persekitaran ujian dah ada, skrip ujian dah cantik, tak ada error, data ujian dalam CSV file, kita akan baca daripada CSV file. Yang ni nanti kita akan tengok dalam JMeter. Dan sistem instalasi dan konfigurasi sistem telah dilaksanakan. Sistem yang kita kata kita dah disable tadi tu semua dah diletakkan di dalam server, dalam production server, control environment. Okay. Exit criteria. Okay, so semua business transaksi yang dikenal pasti telah diuji, yang mana kita skripkan tu purata, masa tindak balas, ralat, server, utilization, abject rating, okay, laporan ujian prestasi, semuanya ada figure dan boleh dimonitor menggunakan JMeter dan juga APM. Saya sebutkan APM kat sini sebab tak nak bias kepada certain brand, tapi kita punya brand yang biasa kita pakai, tools yang kita biasa pakai. Okay. Mungkin tuan-puan ada APM yang lagi bagus yang boleh share dengan kami. Okay. Metrik ujian. Okay. Yang ni yang kita dah kena pasti. So nanti kita akan isi je lah. Okay. Sebenarnya apa yang kita letak ni kita rancang dan ini akan diletakkan di dalam laporan. Okay. Kita tidak mengemaskini hasil dalam plan, tapi ini untuk rujukan. So tuan-puan boleh copy figure ni masuk ke laporan nanti Okay. So kita akan tengoklah peringkat pertama apa, CPU server. Okay, nanti Cik Sadi akan tunjukkan contoh report nanti. Okay. Ni severity yang saya katakan tadi. Ada tahap 1 hingga 3. Okay. Tahap 1 ni biasanya kita katakan high sebab dia menyebabkan kegagalan fungsi utama. Okay. Tak boleh nak menyebabkan showstopper. Okay. So maknanya sistem memang tak boleh nak function. So kita katakan sebagai tahap severity pertama. Yang keduanya yang tidak kritikal dan tidak melibat kegagalan fungsi, tapi ia memberi kesan kepada kita punya prestasi ataupun memberi kesan kepada resources kita. Contohnya kat sini kita bagi server utilization yang kita tetapkan adalah 85, tapi kita punya hasil tu melebihi 80 tapi tidak melebihi 90. So kita boleh katakan sebagai severity tahap 2 lah. Yang ketiganya tidak menjejaskan langsung fungsi sistem. Cuma dia mungkin memberi kesan kepada pengalaman pengguna je lah. Tapi tidaklah sampai keluarkan error 502 tu. Alright? Okay, ini adalah persekitaran ujian. Okay, tuan-puan tengok kat sini. Ini yang biasanya ini kita akan minta daripada agensi lah untuk memberikan architecture sistem. Okay, so kita akan nampak lah ada internet melalui OneGovNet ataupun dia ada firewall, dia ada load balancer, dia ada berapa app server, dia ada berapa DB server, dia ada berapa web server. Okay, so kita akan tengoklah dan kita akan minta secara detail berkaitan dengan maklumat. Okay, ini contoh dia detail. Kalau tuan-puan nampak, kita akan minta apakah jenis server, IP, dari segi kuantiti. Ini penting untuk kami laksanakan dari segi itulah, dari segi masa kita buat perancangan strategi. Dan juga untuk kita laksanakan pengujian untuk open port ataupun install. Okey, untuk install agent biasanya kita akan minta agensi untuk install agent dia tidak dilaksanakan oleh vendor. Okey. And then kat sini cadangan architecture. Okey, ini cadangan architecture kita lah berdasarkan kepada
architecture yang diberikan oleh agensi. Biasanya kat depan ni adalah sama. Okay, kita ada load controller, kita ada load generator. Kalau di PDSA kita ada 5 load generator. Okay, yang boleh hantar 2,000 Cik Sadi? Boleh maksimum 10,000 lah untuk 5 server. Okay, 10,000 untuk 5 load generator. Okay. So ini biasanya kita memang tetapkan, cuma ini akan bergantung kepada application SUT agency kalau ada, okay, untuk agent biasanya kita akan ikut daripada size. Okay. 16 GB dia akan consume satu agent. Okay, dia bukan dikira bilangan apps For example, contohnya agensi ada 2 app, 2 DB, 4 agent. Tak, dia ikut kepada size. Okay, itu antara APM yang kita gunakan lah. So kita ada manage server kat sini. Ini akan dipantau oleh agensi lah. Sebenarnya agensi juga diberi capaian untuk melihat sendiri apa yang berlaku semasa kita laksanakan ujian prestasi. Kalau ikut daripada skop yang sebelum ni, capaian dibenarkan kepada agensi dan juga kepada tim IT SOE lah. Kita akan tengok sama-sama. Okay. And then dia akan laksanakan data collection lah. Akan collect log dan dikembalikan kepada dipaparkan kepada Dynatrace Managed Server dalam dashboard. Okay. Okay, kat sini kita ada jadual pengujian. Okay, tadi kita ada Cik Asadi pun dah recap, saya pun recap balik lah. Kenapa pengujian mengambil masa yang agak lama kita sebab setiap aktiviti tu ada aktiviti, setiap aktiviti ada perkara yang perlu dilaksanakan dan ada objektif. Bermula dengan perbincangan awal, keperluan maklumat, verifikasi maklumat, semakan, penyediaan infra, pembangunan skrip, pengujian, smoke test. Bila dah fulfill, kita akan laksanakan cycle 1. Okay. Lepas tu kita ada penemuan, laporan penemuan daripada JMeter, laporan penemuan ralat daripada Dynatrace. So kita akan combine lah. Biasanya kita akan communicate apakah maklumat yang ada dalam JMeter ni kontradik dengan Dynatrace. Okay, setakat yang kita dapat biasanya maklumat tu tally lah. For example, Dynatrace mengenal pasti modul A yang berlaku peningkatan dari segi response time. Biasanya JMeter pun akan merujuk kepada path yang sama. Mungkin bukan dalam modul sebab Dynatrace dia ada dia punya cara bacaan dia sendiri dan JMeter pun ada bacaan dia sendiri. And then kita ada ni lah pembentangan laporan penemuan ralat sekiranya diperlukan. Okay, so aktiviti selepas dah dapat laporan biasanya agensi akan laksanakan fine tuning. Okay, fine tuning. Tapi most probably agensi biasanya akan minta MyTCOE jugalah bantu Setakat ni saya nampak kita masih ada pegawai-pegawai yang berkeupayaan, berkemahiran lah untuk membantu kami daripada mampu juga. So kami cuba yang terbaik lah untuk fine tuning. Tapi kalau ada vendor, diminta untuk vendor lah sebab akses tu kepada vendor. So kita minta vendor lah untuk laksanakan fine tuning Mungkin dia tak bagi kita akses kepada diorang punya tu application SUT. And then kita ada pusingan kedua, lepas tu kita ada activity fine tuning dan kalau ada keperluan untuk stress test, kita akan laksanakan stress test serta penamatan ujian. Okay. So ini antara cadangan jadual pelaksanaan lah. Okay. 2 cycle, recommended 2 cycle saja, tapi mungkin ada keperluan akan ditentukan kelak lah TBD. Okay.
So kita ada struktur pejawatan. Okay. So struktur pejawatan ni mungkin dari segi tadbir urus pasukan projek lah pelibatan bermula daripada JK Pemandu. Ini biasanya kita minta daripada struktur sedia ada lah. Daripada struktur sedia ada kita tempekkan di sini. Maknanya kita tak adalah create struktur baru berdasarkan projek. Okay. And then kat sini kita adalah pasukan penguji dengan pasukan pembangunan sistem punya pegawai yang terlibat siapakah yang terlibat. So kita akan nyatakan kat sini. So kita ada peranan pasukan penguji, apakah peranan yang dilaksanakan. Okay. Pengurus ujian, tanggungjawab, nama dan email. Okay. Dalam plan induk pengujian, ini selaras dengan keperluan dalam plan induk pengujian. Mungkin tuan-puan boleh, sebenarnya kita tak nak kontradik dengan plan induk pengujian. Sebenarnya boleh saja kita ambil daripada plan induk pengujian. Cuma kena make sure peranan penguji tu jelas lah. Sebab kadang-kadang peranan penguji tu tak jelas. Sebab saya pernah ditegur oleh ketua lah, ketua daripada SD, beliau menegur dari aspek peranan penguji. Kadang-kadang tak jelas, tak tahu apa yang dilaksanakan. Jadi kalau tidak jelas dalam plan induk pengujian ataupun dinyatakan secara generik, jadi bila kita buat satu plan untuk ujian prestasi ni, kita jelaskanlah berdasarkan kepada tanggungjawab yang kita nyatakan kat sini. For example, pengurus ujian Cik Asyadi. So tanggungjawab dia apa? Merancang, menyelaras, melaksanakan aktiviti, menasihat pasukan projek, menyediakan serahan laporan. Okay. So penguji, saya dan Puan Nurul Hazira, kita bangunkan skrip ujian. Kena tally dengan aktiviti yang dilaksanakan. Ini dari segi penguji ataupun penyedia perkhidmatan. Boleh juga dari aspek penyedia perkhidmatan. And then kat sini tanggungjawab daripada agensi. Ada ketua pembangun sistem, pasukan pembangun. So kita nyatakan dengan jelas lah apakah tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. So nanti tak adalah bila kita laksanakan akan jadi masing-masing menundingkan jari. Oh, ini kerja siapa? So kita nyatakan dengan jelas lah supaya tidak berlaku pertelingkahan. Ini tanggungjawab siapa. So saya rasa kita dah habis. Ada lampiran sikit kalau tuan-puan tengok kat sini. Kita ada lampiran transaksi bisnes. Ni kadang-kadang kita hantar kepada agensi untuk isi. Jadi ini antara cara pengisian dia. Untuk menambah transaction baru, apakah yang perlu dilaksanakan? Dia macam step by step lah. Jadi kalau tuan-puan nak tahu, ini antara step yang kami akan ikut masa buat scripting. So penting step ni betul dan URL pun betul jadi kita boleh follow lah. Ataupun kalau biasanya kadang-kadang kita minta agensi untuk guide, untuk maklumkan macam mana kita nak gunakan sistem so that kita boleh script dengan betul lah. Tapi most of the time kita akan refer kepada ni lah transaksi bisnes. Apakah step yang perlu dilaksanakan. And then kita, dah habis. Alright. Saya rasa itu sahaja untuk pembangunan plan ujian. Kita dah sebut banyak masa kita laksanakan masa taklimat ujian sistem, amalan terbaik. Lepas tu Cik Asyadi pun dah recap masa kepentingan pengujian prestasi. Dan kita dah tengok macam mana maklumat-maklumat yang diperlukan, dinyatakan dalam plan ujian prestasi untuk kita gunakan semasa kita laksanakan
ujian prestasi nanti. Okey, ini dikatakan peringkat perancangan. Okey, analisis. So nanti esok kita akan buat dari aspek scripting dan juga implementation. Okay, so kita follow lah metodologi yang kita dah tetapkan, metodologi pengujian. Okay, so kalau ada apa-apa soalan yang berkait dengan pelan ujian prestasi,